Tapi sebelum itu saya ingin bersama dengan Profesor Datuk Dr. Adiba Kamruzaman, Dekan Fakulti Perubatan Universiti Melaya. Assalamualaikum, selamat petang Prof. Adiba. Terima kasih kerana sudi bersama kami pada tengah hari ini. Selamat Hari Ibu juga. Prof. Adiba, kita mungkin mengetahui dan juga persoalannya sekarang ialah adakah PKPB akan diteruskan ataupun tidak? Akan tetapi, apabila kita bercerita mengenai perkara ini, yang kita perlu perangi sekarang ialah COVID-19. Dan sudah pasti, apa sekalipun SOP ataupun pengumuman daripada Perdana Menteri ataupun pihak kerajaan, sekiranya masyarakat ada disiplin diri, pengetahuan dan kesedaran pasal COVID ini, kita dapat adaptasi dengan cepat. Tetapi seringkali juga berlaku dalam tempoh kita beberapa bulan ini, perlu ada adjustment dan juga adaptasi daripada masyarakat tentang pemahaman kena tunggu SOP dan sebagainya. Jadi pada pandangan Prof. Adiba, pertama, adakah perlu PKPB diteruskan dan juga bagaimana untuk masyarakat adaptasi dengan inilah realiti sebenar normal baru? Bagaimana? Okey, Assalamualaikum. Adakah PKPD perlu diteruskan? Ini adalah satu persoalan yang bukan saja kita di Malaysia tetapi seluruh dunia, leaders of the whole world bertanya-tanya kan, when is the right time to exit, ya? Oleh kerana the cost of PKPD dari segi impact, social impact dan juga economic impact amatlah tinggi dan perlu dipertimbangkan dengan the health impact, ya. So pada pendapat saya, kita mungkin sudah boleh melonggarkan PKPD, tetapi di kawasan-kawasan yang masih ada kes-kes yang aktif, then apa yang dilakukan sekarang seperti extended MCO untuk kawasan-kawasan yang tertentu adalah amat tepat, ya, because I don't think kita boleh lock down the entire country untuk selama-lamanya. Perlu diingatkan tujuan utama the lockdown in the first place ialah untuk memberikan para the health system untuk bersedia untuk because we cannot expect selagi tidak ada vaksin the number of infections to go down to zero. So kita perlu we have to accept that we will always have low levels of infection. Jadi we have to be ready dan juga kita mesti terus dengan usaha-usaha untuk to diagnose every single infection dan isolate dan quarantine mereka yang dijangkiti. So langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Kesihatan untuk memperluaskan testing dan contact tracing dan isolation perlu digiatkan lagi jika kelonggaran dilakukan for PKPD. Prof, mungkin kita bertanyakan bahawa bagaimana persiapan kita selepas ini, proses isolasi itu. Kalau dilihat satu perkara ialah bagaimana frontliner kita selepas ini mampu, klinik-klinik kerajaan, mereka yang berada di klinik biasa, mampu menghadapi kes-kes yang baru yang datang, sekiranya datang dalam kelompok-kelompok yang berbeza. Satu lagi apabila kita bercerita mengenai isolasi, DJ Ketua Pengarah Kesihatan memberitahu bahawa semalam ada satu lagi kluster baru, iaitu kluster di Setia Alam. Sebelum itu ada kluster pedas yang melibatkan sebuah kilang ayam dan membabitkan pekerja-pekerja asing. Kita sebut pekerja asing dan juga COVID, mungkin kita teringat kes-kes yang berlaku di Singapura. Singapura mencatatkan hampir 20,000 kes dan satu ketika kita rasakan bahawa mungkin ada skeptikal dan sebagainya. Tetapi mereka juga bagus juga untuk melakukan dan telah melakukan kerja yang baik dalam proses pengasingan antara pekerja asing dan juga komuniti tempatan dan juga ada strategi-strategi tertentu. Bila Prof mengatakan begitu, bagaimana kita perlu melihat bahawa ini juga satu SOP yang perlu difikirkan dalam konteks kita di Malaysia juga dengan melihat kluster-kluster baru yang melibatkan pekerja-pekerja asing di Malaysia? Okey, saya akan menjawab soalan yang pertama dahulu iaitu persediaan di klinik-klinik kesihatan dan juga klinik-klinik kesihatan kerajaan dan juga klinik kesihatan swasta, ya. Ini adalah satu persediaan yang amat penting oleh kerana
early diagnosis adalah amat penting dalam mengawal jangkitan COVID. Jadi setiap doktor maupun di swasta atau di klinik kerajaan have to think, is this COVID, dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk first of all dari segi menghalang jangkitan daripada pesakit itu kepada pesakit lain dan juga kepada doktor itu sendiri, dengan mengambil langkah-langkah seperti memakai PPE yang bersesuaian. Dan kedua, to have apa yang kita namakan a high index of suspicion, ya, bagi mereka yang datang dengan simptom-simptom yang boleh disebabkan oleh COVID. So langkah-langkah berjaga-jaga dan high alert di semua klinik-klinik swasta maupun kerajaan mesti berlaku. Dari segi soalan kedua mengenai pekerja asing, this is a very complex problem, ya. Sudah berpuluh-puluh tahun kita dihadapi dengan isu-isu pekerja asing. Keadaan kita sedikit berbeza dengan Singapura oleh kerana di Singapura mereka saya difahamkan ada di dalam dormitory yang tertentu. Dan keduanya boleh dikatakan kebanyakan daripada pekerja asing mereka adalah telah didaftarkan atau documented. Di Malaysia ini adalah dari segi kawalan COVID, ini mungkin adalah cabaran yang paling besar bagi kita semua. Dan langkah yang perlu diambil pada pendapat saya ialah langkah yang sepatutnya holistik, yang melibatkan majikan pekerja-pekerja asing itu sendiri dan on the health side dari segi private dan juga public. Apa yang penting saya rasa ialah we have to approach it dari segi majikan, ya. Mereka perlu ada proses-proses tertentu untuk mengenal pasti pekerja asing yang mungkin telah dijangkiti oleh COVID-19 dan kemudiannya satu contact tracing dan referral kepada hospital dan klinik-klinik kerajaan dan sebagainya. Apa yang dilakukan sekarang seperti the mandatory testing dengan menggunakan RT-PCR kepada setiap pekerja asing, to me it's not really rational oleh kerana the test hanya akan mendiagnose seseorang itu pada hari ini. Sekiranya dia dijangkiti 3 hari kemudian, we won't know. Jadi apa yang penting ialah kita mesti educate bukan sahaja pekerja asing tetapi juga kepada majikan mengenai COVID dan mengambil langkah-langkah tertentu, terutamanya mengenal pasti mereka yang dijangkiti pada peringkat awal. Dan keduanya, inilah masanya kita semua mesti memastikan better working and living conditions kepada semua pekerja asing. Bukan saja kepada pekerja asing, kepada semua pekerja. Okey, Prof. Adiba, saya mungkin memotong di situ kerana kita sudah mendapat isyarat untuk mengikuti keputusan khas Perdana Menteri. Terima kasih. Nanti kita hubungi juga nanti